Alkitab Berita Baik Kejadian 4:31. Yakub mendengar anak-anak lelaki Laban berkata begini, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dia mendapat segala kekayaannya daripada harta ayah. Yakub juga nampak bahawa Laban tidak lagi ramah dengan dia seperti dahulu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Yakub, Kembalilah ke negeri bapamu dan kepada sanak saudaramu. Aku akan menyertai engkau. Oleh itu, Yakub menyuruh orang memberitahu Rahel dan Leah supaya berjumpa dengan dia di padang, di tempat ternakannya. Yakub berkata kepada mereka, Aku nampak bahawa bapa kamu tidak lagi ramah dengan aku seperti biasanya, tetapi Allah yang disembah bapaku menyertai aku. Kamu berdua juga tahu bahawa aku telah bekerja bagi bapa kamu dengan sekuat tenaga. Miskin pun begitu, aku telah ditipunya dan upahku diubahnya sampai 10 kali. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila bapa kamu berkata, kambing yang berpintik-pintik akan menjadi upahmu, maka ternakan itu melahirkan anak yang berpintik-pintik. Apabila dia berkata, kambing yang belang akan menjadi upahmu, maka ternakan itu melahirkan anak yang belang. Demikianlah Allah mengambil ternakan kepunyaan bapa kamu lalu memberikannya kepadaku. Pada musim ternakan mengawan, aku bermimpi dan melihat semua kambing jantan yang sedang mengawan itu loreng, berpintik-pintik dan belang. Malaikat Allah berkata kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Aku pun menjawab, ya. Malaikat itu berkata lagi, lihat, semua kambing jantan yang sedang mengawan itu loreng, berpintik-pintik dan belang. Aku sengaja mengatur hal itu bagimu kerana aku telah melihat semua yang dilakukan oleh Laban terhadapmu. Akulah Allah yang telah menampakkan diri kepadamu di Betel. Di sana engkau telah mentahbiskan sebuah batu peringatan dengan menuan minyak zaitun di atasnya. Di sana pula engkau bersumpah kepadaku, sekarang bersiaplah dan kembalilah ke negeri kelahiranmu. Kemudian Leah dan Rahel menjawab, tidak ada lagi bahagian daripada kekayaan bapa kami yang akan kami warisi. Dia memperlakukan kami seperti orang asing. Dia telah menjual kami dan apa yang telah diterimanya untuk itu telah dihabiskannya juga. Segala kekayaan yang telah diambil oleh Allah daripada bapa kami sebenarnya milik kami dan anak-anak kami. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Kemudian Yakub bersiap untuk pulang kepada bapanya di negeri Kanaan. Dia menaikkan semua isteri dan anaknya ke atas unta-unta, lalu dia menggiring ternakannya dan membawa semua yang telah diperolehnya di Mesopotamia. Pada masa itu, Laban berada di padang dan sedang menggunting bulu dombanya. Pada masa itulah Rahel mencuri patung pelindung keluarga, kepunyaan bapaknya. Yakub menipu Laban dengan tidak memberitahu keberangkatan kepada Laban. Yakub mengambil segala harta miliknya, lalu pergi dengan segera. Dia menyeberangi sungai Efrat, lalu menuju ke kawasan pergunungan Gilead. 3 hari kemudian, Laban diberitahu bahawa Yakub telah lari. Oleh itu, Laban mengumpulkan sanak saudaranya. Kemudian dia bersama dengan mereka mengejar Yakub selama 7 hari sampai menyusuli dia di kawasan pergunungan Gilead. Pada malam itu, Allah datang kepada Laban dalam mimpinya dan berfirman, Awas, jangan sekali-kali ancam Yakub dengan sepatah kata pun. Pada masa itu, Yakub telah memasang kemahnya di sebuah bukit. Kemudian di kawasan itu juga, di pergunungan Gilead, Laban dan anak buahnya memasang kemah mereka. Laban berkata kepada Yakub, Mengapa kamu menipu aku dan membawa lari anak-anakku, seakan-akan mereka tawanan perang? Mengapa kamu menipu aku lalu pergi dengan diam-diam tanpa minta diri? Seandainya kamu minta diri,
Aku tentu melepaskan kamu pergi dengan kegembiraan dan nyanyian, diiringi tamburing dan kecapi. Bahkan kamu tidak memberi aku kesempatan pun untuk mencium anak cucuku sebagai perpisahan. Bodoh betul tindakanmu itu. Aku berkuasa untuk berbuat jahat terhadapmu. Tetapi malam tadi, Allah yang disembah bapamu memberikan amaran kepadaku supaya tidak sekali-kali mengancam kamu. Aku tahu bahawa kamu pergi kerana ingin sekali pulang. Tetapi mengapa kamu mencuri patung pelindung keluargaku? Kemudian Yakub menjawab, saya pergi dengan diam-diam kerana takut pacik akan menahan anak-anak pacik. Tentang patung itu, jika pacik menjumpai orang yang telah mencurinya, dia akan dihukum mati. Periksalah sama ada barang-barang kepunyaan pacik ada di sini. Jika ada, sila ambil. Semua orang kita boleh menyaksikannya. Yakub tidak tahu bahawa patung itu dicuri oleh Rahel. Laban pergi ke kemah Yakub dan menggeledahnya. Sesudah itu, dia ke kemah Lea dan ke kemah kedua-dua orang hamba perempuan itu. Tetapi patung itu tidak didapatinya. Akhirnya, Laban masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil patung itu dan memasukkannya ke dalam kantong pelana unta, dan Rahel duduk di atas pelana itu. Laban menggeledah seluruh kemah Rahel, tetapi tidak berjaya menjumpai patung itu. Kemudian Rahel berkata kepada bapaknya, janganlah marah ayah, saya tidak dapat berdiri menyambut ayah kerana saya sedang datang bulan. Laban mencari patung itu dengan teliti, tetapi tidak menjumpainya. Selepas itu Yakub marah. Kejahatan apakah yang telah saya lakukan? Tanyanya dengan geram. Apakah salah saya sehingga pacik mengejar saya? Sekarang, setelah menggeledah segala barang saya, adakah pacik menjumpai barang kepunyaan pacik? Keluarkan dan letakkan barang itu di sini, supaya semua orang saya dan orang pacik dapat melihatnya. Biarlah mereka buat keputusan siapa antara kita yang benar. Saya telah tinggal bersama dengan pacik selama 20 tahun. Kawanan domba dan kambing pacik berkembang biak dengan baik, dan belum pernah saya makan seekor kambing jantan pun daripada ternakan pacik. Ternakan yang mati diterkam binatang buas tidak pernah saya bawa kepada pacik, tetapi saya sendirilah yang menggantinya. Ternakan yang dicuri pada waktu siang maupun malam, selalu pacik tuntut supaya saya menggantinya. Sering kali saya kepanasan pada waktu siang dan kesejukan pada waktu malam. Kerap kali saya tidak dapat tidur pula. Begitulah keadaan saya ketika bekerja bagi pacik selama 20 tahun penuh. 14 tahun lamanya saya bekerja untuk mendapat 2 orang anak perempuan pacik, dan 6 tahun lagi untuk mendapat kawanan kambing dan domba. Selama itu pun pacik mengubah upah saya sampai 10 kali. Seandainya saya tidak disertai oleh Allah bapa saya, Allah yang disembah oleh Abraham dan Ishak, maka pacik tentu telah menyuruh saya pergi dengan tangan kosong. Tetapi Allah telah memperhatikan kesusahan saya dan pekerjaan yang saya lakukan, dan malam tadi Allah memberikan keputusannya. Setelah itu, Laban menjawab Yakub, 2 orang wanita itu anakku, anak mereka itu milikku, dan kawanan domba itu kepunyaanku juga. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lihat di sini kepunyaanku, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk menahani anak cucuku. Oleh itu, marilah kita membuat perjanjian dan menimbunkan batu-batu sebagai tanda perjanjian. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan menegakkannya sebagai batu peringatan. Dia menyuruh anak buahnya mengumpulkan batu dan membuat sebuah timbunan. Kemudian mereka makan bersama dekat timbunan batu itu. Laban menamakan timbunan batu itu Yegar Sahaduta, dan Yakub menamakannya Galet. Laban berkata kepada Yakub,
Timbunan batu ini akan menjadi peringatan bagi kita berdua. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Galad. Laban berkata juga, semoga Tuhan mengawasi kita selama kita hidup berjauhan. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan juga Mizpah. Laban berkata lagi, jika kamu tidak memperlakukan anak-anakku dengan baik atau mengahwini wanita-wanita lain, walaupun tiada yang mengetahuinya, ingatlah bahawa Allah mengawasi kita. Inilah batu-batu yang telah aku timbun dan ini batu peringatan. Baik timbunan ini maupun batu peringatan ini mengingatkan kita bahawa aku tidak boleh melalui timbunan ini untuk menyerang kamu, dan kamu pun tidak boleh melalui timbunan ini dan batu peringatan ini untuk menyerang aku. Allah yang disembah Abraham dan disembah bapaku Nahor akan menjadi hakim antara kita. Kemudian Yakub bersumpah demi Allah yang disembah oleh Ishak bapanya untuk memegang perjanjiannya. Dia menyembelih seekor binatang dan mempersembahkannya sebagai korban di atas bukit itu. Dia menjemput semua anak buahnya untuk makan bersama. Setelah selesai makan, mereka bermalam di bukit itu. Awal pagi esoknya, Laban memberikan ciuman perpisahan kepada anak cucunya, memberkati mereka, lalu pergi ke tempat tinggalnya.